Okey, itu dia. Jangan kan, Zek, dulu mungkin kita tak tahu, kita ingatkan masjid yang cantik-cantik ada dekat luar negara. Sebenarnya salah ya, dekat dalam negara, dekat Malaysia pun ada masjid-masjid yang sangat cantik. Sebab itulah kena juga dengan kita ni, kita punya tajuk kali ini untuk segmen kali ini, jom imarah masjid. Jadi kalau nak bicara tentang masjid kan, bukan Zek lah. Zek tukang pergi. Bukan Fiona juga. Zek tukang pergi, tapi ni kita terus ajak. Tuan Haji Muhammad Shah merupakan pengerusi Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan. Assalamualaikum Tuan Haji, selamat datang. Waalaikumsalam. Tuan Haji. Assalamualaikum Fiona, apa khabar? Khabar baik. Masa lalu tadi dah harum benda baru ni. Harum dah, Masya Allah. Okey, Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit latar belakang Tuan Haji dan sedikit apakah di manakah Masjid Rahimah ni kat Kampung Pandan tu, belah mana mungkin orang pernah dengar tapi yang mana satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masjid Rahimah ni terletak di Kampung Pandan. Sekarang ni to be exact dekat Desa Pandan lah. Desa Pandan. Jadi kalau datang di Kampung Pandan tu, di Desa Pandan tu, confirm tak miss Masjid Rahimah dengan reka bentuk yang cantik dan di atas bukit sikit. Di atas bukit, dan kami pun dimaklumkan juga kata Masjid Rahimah ni antara masjid terbaik di wilayah Persekutuan. Betul? Alhamdulillah. Betul okey, takut salah info, betul. Betul. Alhamdulillah. Masjid Rahimah telah dianugerahkan sebagai masjid 5 bintang dan masjid terbaik di wilayah Persekutuan pada tahun 2019. Alhamdulillah. And then pada tahun lepas, Masjid Rahimah juga dianugerahkan sebagai masjid yang terbaik dari segi pentadbiran masa sambutan Maulid Rasul pada tahun lepas. Ini semua tercapai dengan kerjasama jawatankuasa, kerjasama pegawai syarak. Yang penting sekali ialah kerjasama anak karya. Anak karya lah yang sebenarnya menghidupkan masjid. Tanpa mereka tak ada masjid. Okey. Tuan Haji, boleh tak Fiona nak tanya? Boleh. Macam setahu kita sekarang ni Masjid Ar-Rahimah ni merupakan masjid terbaik di wilayah Persekutuan. Jadi apakah antara ciri-ciri yang menyumbang kepada yang dikategori sebagai masjid yang terbaik di wilayah Persekutuan? Yang sebenarnya banyak kategori lah, 8 kategori yang untuk pemilihan ini, dari segi pengimarahan, pentadbiran, infrastruktur, keadaan sekeliling dan sebagainya. Dan alhamdulillah Masjid Rahimah berjaya menepati ciri-ciri yang diperlukan. Contohnya macam kita punya fasiliti di Masjid Rahimah ni, alhamdulillah fasilitinya boleh dikatakan hampir lengkap lah. Kita bisa buat 3 level. Kita ada lift, kita ada bilik seminar, kita ada bilik nikah, kita ada bilik classroom, bilik darjah untuk kanak-kanak belajar, kita ada bilik-bilik kita ada contohnya tempat tempat anak karya gunakan untuk kerja kahwin, untuk pertunangan, lepas tu kelas untuk muslimin muslimah belajar. Alhamdulillah memang lengkaplah kerja Masjid Rahimah ni. So mungkin itulah sebabnya agaknya dipilih sebagai masjid 5 bintang. Tuan Haji, macam saya terus terang, saya memang baru-baru saja, baru sangat-sangat berbicarakan tentang hal ini, di mana sama sekarang ni kita terlalu banyak pilihan. Kita ada media sosial, kita ada dekat telefon, ada YouTube dan sebagainya. So kita banyak akses di ujung jari saja, yang kadang-kadang membuatkan kita sedikit terleka untuk ke masjid dan surau dan sebagainya. Betul. Jadi apakah usaha pihak masjid untuk memastikan ramai yang datang masjid dan mengimarahkan lagi masjid tu? Di Masjid Rahimah ni memang kita banyak aktiviti. Banyak aktiviti selain daripada aktiviti keagamaan, kita ada tazkirah berjadual, tazkirah jemaat, dan tazkirah di hari-hari kebesaran agama. Kita juga ada banyak program sebenarnya, program-program yang di luar keagamaan. Contohnya di Masjid Rahimah kita ada program yang agak unik dan besar dan berjaya, iaitu Gerobok Rezeki. Gerobok Rezeki? Maknanya Gerobok Rezeki itu kita sediakan barang-barang keperluan harian. Okey. Ya, semua daripada berasnya, tepungnya, komplit lah untuk harian. Dan kita anak-anak karya yang memerlukan datang ambil je. Kita sediakan benda-benda macam tu. Jadi ni ialah salah satu cara, bukan saja kita masjid ni pasal tagline Jawi ialah masjid di hatiku. Makna ada masalah aja pandang masjid.
sana selesai masalah insya-Allah. Pasal di sana kita ada juru nikah, kita ada bilik nikah, kita ada. So kalau datang je kat masjid Boleh nikah? Boleh nak. Kalau nak nikah boleh. Okey. Tapi bersyaratlah. Bersyarat. Maknanya dapat watikar daripada Betul. yang berjawi lah. Tiba-tiba pergi serbu macam tu kan. Macam tadi Zack sentuh satu poin yang sangat menarik cerita tentang social media dan sebagainya, dan kita semua rasanya macam sedar ramai golongan muda ataupun kanak-kanak yang mungkin ada kesukaran sedikit nak hadirkan diri ke masjid. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apakah pandangan Tuan Haji mengenai hal ini. Actually kita ada apa ni, live streaming. Setiap hari Jumaat kita ada live streaming. Kalau kita ada program besar pun kita ada live streaming. Jadi di samping otak-otak macam saya ni pergi tengok secara fizikal, tapi anak-anak muda ni boleh live streaming. Memang kita ada live streaming. Inilah dia. So kita apa tu, bila masjid tu kan, sama ada yang datang ke masjid boleh lihat, boleh hayati, yang di luar juga boleh hayati tanpa menghadirkan diri ke masjid. Best, baguslah. So kita dari masa ke semasa kita pertingkatkanlah usaha-usaha untuk apa ni, menjangkaui anak-anak muda di luar sana. Tetapi Masjid Ar-Rahimah ni, alhamdulillah kita ada satu, ini kebanggaan kita lah, kita ada sukarelawan masjid. Yang mana ahli-ahlinya terdiri daripada budak darjah 5 sampai ke umur 30 tahun, yang belajar di college contohnya. Mereka ni saya panggil sukarelawan masjid. Kita bekalkan mereka dengan vest, dan mereka inilah yang membantu masjid melaksanakan projek. Kalau ada program-program, mereka lah akan menjadi apa ni perkataan rela. So kita tak panggil rela, kita panggil mereka ni. Mereka ni bertugas boleh kata hampir tiap-tiap hari. Jadi kita sediakan pihak masjid sediakan bilik untuk diorang untuk berehat dan sebagainya, dan kita bagi sedikit imbuhan. Dan pada saya, inilah asasnya kita nak mendidik budak-budak ni datang menghampirkan diri. Apabila mereka ada kat masjid, bila azan confirm dia akan turun semayang. Betul lah, tak ada buat apa lagi kan. Itu semua daripada itulah salah satu cara kita menghampirikan anak-anak muda ni. Baik. Yang keduanya, kita ni memberi children friendly. Kalau kanak-kanak datang, kita tak pernah marah, tak pernah lah. Datang. Itulah sepatutnya Tuan Haji kan. Tuan Haji, tadi ialah sebelum waktu rehat tadi pun kita ada berborak sedikit di mana Tuan Haji mengatakan Tuan Haji dah bersama dengan Masjid Ar-Rahimah ni hampir 20 tahun. Betul. Dan menjadi pengerusi dah 5 tahun. Betul. Jadi sepanjang 20 tahun ni mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit. Apakah pembaharuan dan penambahbaikan yang Tuan Haji nampak dalam setiap masjid-masjid yang berada di Kuala Lumpur khususnya? Actually pada saya yang penting sekali ialah sikap komitmen. Komitmen pengurusi dan jawatankuasa, ketua imam dan pegawai syarak, komitmen mereka terhadap tugas mereka. Macam saya di Masjid Ar-Rahimah, kita draw the line yang ketua imam dan nakib buat urusan agama, dan saya ni buat pentadbiran dan lain-lain. Jadi alhamdulillah Tuhan izinkan saya menghambakan diri ke rumah Allah ini secara full time. Maknanya saya selepas bersara di Telekom, selepas saya menjawat jawatan gubernur besar syarikat telekomunikasi, saya berhenti. 2 tahun lepas saya tumpukan sepenuh masa ke masjid. So saya pergi masjid pukul 10 pagi, balik pukul 6 petang, Sabtu ke Minggu ke holiday ke, untuk merancang. So bila kita boleh rancang macam-macam program kita boleh laksanakan. Dan alhamdulillah dengan perancangan-perancangan dibantu oleh sahabat-sahabat saya jawatankuasa, pegawai syarak, anak-anak karya. Alhamdulillah semua apa yang dirancang dapat dilaksanakan. Actually contohnya di bulan Ramadan ni. Actually selepas PKP ni ramai di luar sana yang menyumbang, satu, yang keduanya nak mengadakan program. Contohnya pada hari ini 23 bulan ni program Nur Ramadan, anjuran Kementerian Wilayah. Pada 24 hari bulannya, Jawi, Universiti Melaya dan Masjid Ar-Rahimah mengadakan Eco Bazaar. Eco Bazaar ni untuk menanamkan budaya recycle di kalangan kita, anak karya dan orang Islam. Samping itu kita menderma. Macam-macam program actually. Memang kata orang memang letih lah, jenuh. Tapi berbaloi. Tapi
Niat kita, niat. Yang penting betul. niat. Kita buat ni Bagus lah, Tuan Haji. semata-mata kerana Allah. Bukan untuk kita, kerana Allah. Saya dengar Tuan Haji cerita pun macam, bila Tuan Haji ingat, rupanya dah hujung-hujung tu pun dia cerita, penat sebenarnya. Sebab banyak. Pada saya senang. Pada saya, konsep yang saya tanamkan di hati saya ialah, dan di atas konsep saya, kita jaga rumah Allah, Allah jaga rumah kita. InsyaAllah. Itu sebenarnya. Tuan Haji, jom kita patah balik sikit. Tadi kita ceritakan tentang macam mana kita nak galakkan golongan muda dan juga kanak-kanak dan sebagainya untuk datang ke masjid. Okey. Satu lagi mungkin kita patut kongsikan bersama dengan penonton yang ada hari ini adalah, jadi kenapa pentingnya masyarakat mengimarahkan masjid? Dia macam ni kerajaan membina masjid dengan kos yang 400 juta, 40 juta, 50 juta, macam Masjid Ar-Rahimah hampir 40 juta, 38.5 juta. Jadi kalau terbinanya rumah Allah yang begitu besar, tidak ada pengarahan masalah lah. Tapi betul in order untuk masyarakat datang, so kita sebagai pentadbir masjid kena bersedialah, kena berusahalah untuk memastikan mereka datang. Jadi itulah kita adakan macam-macam aktiviti di masjid, one stop center. One stop center. Datang kat masjid Dapat apa-apa? segala-galanya ada. Bukan saja di kalangan untuk Masjid Ar-Rahimah, bukan saja kita bantu orang Islam dan Muslim juga. Tuan Haji, saya suka nak tanya, Masjid Ar-Rahimah ni pagarnya ditutup ke atau buka 24 jam? Pagarnya dibuka tapi malam ditutup. Malam ditutup. Malam tu masjid Malamnya lepas Isyak lah, dalam pukul 11, 12. Okey, baik. Memang ditutup. Jadi untuk malam Lailatul Qadar ni tak ada, memang ada apa program Qiyamul ke apa ke? Actually sepanjang Ramadan ni, khususnya di 10 malam terakhir Ramadan, kalau saya katakan tadi, semua aktiviti kita di luar bulan Ramadan, macam-macam aktiviti kita ada. Tapi di dalam Ramadan ni spesifik dan special. Kita ada program berbuka puasa, kita ada program solat, of course lah. Kita ada more, dan semuanya kita sediakan. Buka puasa kita sediakan, more kita sediakan, dan malam terakhir, 10 malam terakhir pun, sahur pun kita sediakan. Yang mulai bermula pukul 4 pagi. So pukul 5 pagi diorang habis Qiyamul, dan kami semua sama-sama lah jamuan yang kita sediakan untuk sahur. Baik. So alhamdulillah sambutan dia amat menggalakkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan Haji kerana sudi datang kat sini. Walaupun kita tahu Tuan Haji amanahnya besar betul ni dekat Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan ni. InsyaAllah. Jadi Tuan Haji mungkin boleh kongsikan Facebook pada penonton-penonton kita. Ni masjid dia. Ni Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan Tuan Haji kan. Saya bantu Tuan Haji, saya faham Ustaz Haji tengok-tengok tu. Saya bantu. Okey. Jadi ini insya-Allah boleh jadikan contoh untuk masjid-masjid lain juga. Ini masjid yang terbaik di wilayah Persekutuan ni, insya-Allah. Baik, sampaikan salam kami kepada warga Masjid Ar-Rahimah, insya-Allah. Juga terima kasih Zaid, kepada kalau ada Tuan masa Haji. jemputlah datang. InsyaAllah Tuan Haji. InsyaAllah. Okey. Baik, terima kasih banyak Tuan Haji. Jadi macam-macam kita dah kongsikan, Fiona.